A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, katakanlah Tuhan itu Esa. Dia Allah itu segala bergantung padanya. Dia tidak melahirkan atau dilahirkan dan tidak ada satu yang sama dengannya. Salam Jumaat semua, tuan-puan, adik kakak sekalian. Hamba nak sambung daripada semalam yang bicara antara soal bezaan antara maklumat dengan ilmu. Saya bermula dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan semua salam dan selawat ke atas Muhammad, keluarganya dan sahabatnya. Tidaklah daya upaya saya melainkan dengan Allah. Cukuplah Allah bagi saya. Saya memohon ampun daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan sedikit yang ada pada saya. Saya nak sentuh ialah selepas maklumat yang kita kata itu maklumat yang paling rendah lah. Seorang boleh membaca sesuatu tapi tidak semestinya dia itu mendapat manfaat. Contoh di sekolah kita banyak menghafal, tapi selepas alam sekolah 99% daripada apa yang kita hafal kita tidak guna. Dan 1% yang kita guna pun kita terpaksa belajar semula, iaitu menerusi pengalaman kerja. Dan kita kata bila kita ada guru, guru itu sepatutnya menjadi satu sumber daripada guru kepada guru, yang maksud kita lutut ke lutut sehingga pada Rasulullah atasnya salam dan selawat adalah pengalaman. Kerana contoh takwa ialah kerana Muhammad SAW mengalami takwa kepada Allah. Lalu disampaikan kepada sahabat, dia pun mengalami itu. Dia punya feel lah. Jadi, itulah yang passing down kepada kita. Sekarang pengalaman pun boleh menjadi satu sumber bagi perkara yang baru. Contohnya perkomputeran atau musafir atau unschooling yang saya lakukan dengan anak saya. Saya tidak ada guru. Macam Socrates, saya tak pernah jumpa dia. Jadi apa yang saya baca tentang Socrates, cara unschooling, iaitu mengajar budak dengan bertanya soalan, saya tidak tahu. Saya hanya baca saja cara bodoh. Itu namanya maklumat, ilmu yakin. Tapi kalau saya boleh berdepan dengan Socrates zaman 2500 tahun dulu, cara dia bertanya itu, saya dapatlah ilmu itu. Itu namanya ainul yakin, ya. Tapi oleh kerana terputus sanad, tidak ada sesiapa sini yang belajar dari Socrates, dah terputus. Jadi kita mula balik melalui pengalaman. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh, kerana tetap Allah sebut dalam Al-Quran untuk menyuruh kita mengalami, bermusafirlah, belajar bil qalam al-insana ma lam ya'lam. Jadi bila saya ambil anak saya contohnya, keluar dia dari sekolah, saya tidak ada guru. Dia pun tak ada guru, saya pun tak tahu apa. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah anak saya ni rezeki, bawa dia ilmu tentang kau dan sebagainya. Tiba-tiba rezeki datang. Saya dapat surat untuk lepaskan dia dari sekolah dengan mudah. Saya pula diberikan 2,000 euro daripada Austria, dan saya bawa dia ke Paris sampai Austria. Saya pula berpecah dengan projek sana, terdapat pula 2,000 euro daripada Rusia, dan seterusnya. Saya dah ceritakan, akhirnya 24,000 euro lebih selama 8 bulan, berjalan 18 negara. Bila balik saya tafakur, saya berpendapat ia adalah rezeki daripada Allah untuk anak saya, bukan untuk saya, sebagaimana Allah janjikan. Jadi saya boleh menjadi authority dalam mengembangkan ilmu tawakal lillah. Jadi sesiapa nak belajar tawakal lillah boleh datang kepada saya. Contoh, ini sebagai contoh, bukan saya iklan. Dan saya boleh ajarlah tawakal ikut ilmu saya. Jadi saudara yang belajar lutut ke lutut, boleh kata sanad daripada Cina Apek belajar tawakal. Kerana saya dah lalui itu, saya boleh ajar. Bermaksud daripada sumber juga, tapi sumber dari Allah, ilham, hikmah. Kerana ada banyak tahap ilmu. Ada ilham Rabbani, ilham yang kita kata Thomas Edison ke, kita kata pada Isaac Newton ke, dia discover formula gravity, itu ilmu Allah. Gravity bukan ciptaan Isaac Newton. Allah ilham kepada dia, ya. Allah ilham kepada orang beriman, orang tidak beriman dan sebagainya, kita lihat. Jadi
macam mana dia sampai ilham tu dia jadi satu sumber. Tapi bagi orang yang ahlu zikir, yang mendapat ilham Aristotle iaitu Ibn Sina atau Ibn Rushd, mereka itu samakan dengan ayat Allah dan mereka melalui pengalaman. Mereka hidup bukan sebagai diupah. Mereka hidup berdepan dengan ulama, berdepan dengan orang yang dengki dia, berdepan dengan pembesar, berdepan dengan khalifah, berdepan dengan penindasan. Jadi mereka belajar fikir itu. Sama macam saya tidak diupah. Saya hidup musafir, saya hidup berkeluarga, saya hidup macam-macam keadaan dan saya sentiasa rujuk balik kepada Allah, kepada Quran, kepada hadis. Dan apabila berpeluang untuk berdepan dengan guru, saya akan rujuk kepada guru. Itu sikap dan adab seorang yang nak ilmu. Ilmu ini adalah harta orang mukmin, di mana dia berjumpa, dia akan menuntutnya. Dia harta orang mukmin yang hilang. Jadi itulah attitude atau sikap kita. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh mengaku, oh, sayalah ilmu tawakal. Tiba saya jumpa satu orang pengalaman tawakal dia lebih tinggi. Tentulah saya baiat dan saya minta dia lah untuk mengajar saya. Ya. Jadi, maksud saya ulangi balik ialah banyak tahap ilmu. Ilmu paling rendah ialah maklumat saja awak terbaca. COVID ke, WHO ke, pandemik ke, tak ada kesan atas anda. Awak baca lah apa pun, tak ada kesan. Mengapa tak ada kesan? Saya ada cerita tanggapan. Kadang orang ada tanggapan, saya dah pandai. Tanggapan saya lah WHO ini ialah dia adalah mujtahid. Atau Bill Gates ini adalah ulama. Jadi saya takkan tolak pendapat dia. Ya. Jadi, tapi bagi orang yang sebetul berilmu, dia kena keluarkan tanggapan dia bertafakur. Tapi untuk membantu tafakurnya kalau ada guru. Ya. Tetapi tidak semestinya kita ikut guru itu 100%. Kita mungkin boleh sampai pada satu tahap yang kita bercanggah dengan guru, tapi ada adab kita dan kita boleh menegur atau berbincang. Dan saya pernah berbincang dengan syekh saya, guru saya. Jadi senantiasa saya puas hati. Ya. Dan saya tidak berhenti. Dan saya tidak ada tanggapan kalau saya jumpa Dr. Mazhar. Walaupun Dr. Mazhar dikaitkan dengan gerakan Salafi yang orang kait sebagai Wahabi pun, saya akan berguru dengan dia kerana kita guna akal kita. Allah beritahu kita, jangan ikut guru atau orang tua semata-mata. Gunalah akal sendiri. Yang kita jaga ialah ingin teruskan ilmu. Jadi syarat untuk berilmu, kita kena berada depan guru, baiat dengan guru. Saya akan contohnya bila jumpa Dr. Mazhar, saya akan minta kalau boleh saya ikuti kuliah dia, belajar dia dan boleh soal berjawab face to face. Kita perhati dia. Tapi yang istimewa dalam tarikat dan sufi ialah bila kamu face to face dengan syekh, kamu akan dapat daripada dia ialah soal hati, ilmu hati. Kalau ilmu zahir, kita boleh baca buku, kita boleh dengar daripada seorang ustaz yang baca saja, tetapi amal dia bagaimana? Tapi kalau kita boleh jumpa seorang alim yang dia amal ikut apa dia cakap, dia betul-betul amal, itu alim yang memang mahal dan bernilai untuk diikuti. Jadi untuk pengamalan komputer, misalnya saya ada 30 lebih tahun buat komputer. Jadi sampai saya tengok sistem meletup, sampai tengok orang meletupkan sistem, dan saya betulkan sistem, dan saya tengok sendiri, diri saya punya pun meletup, gagal, dan saya hidupkan balik. Jadi melalui pengalaman yang lama, boleh diiktiraf sebagai guru. Dan universiti pun anggap saya sebagai ajang profesor. Pernah saya dilantik, dibayar gaji sebagainya. Kerana pengalaman itu, bila kita lontarkan, disahkan oleh profesor pun. Ada orang profesor mensahkan ilmu saya ini, bolehlah tinggi, atau menyelesaikan masalah, atau saya boleh keluarkan hukum, saya boleh jadi mujtahid atas pengalaman yang panjang yang mencabar. Tak boleh kamu pengalaman 20 tahun tapi satu tempat aja. Lebih baik kamu 1 tahun di satu tempat sehingga 20 tahun 20 tempat. Jadi itulah keadaan ilmu saya bidang komputer. Saya pelbagai tempat, pelbagai negara, pelbagai nationality. Jadi ilmu semua itu saya menjadi saya sebagai seorang yang berautoritas lah. Jadi apabila kita jumpa seseorang, lihat pada pengalaman dia atau gurunya atau amal dia. Jadi kalau dia kita dalam open source, Linus Torvalds ada satu maksim yang masyhur, dia kata show me the code. Ada orang lain kata show me the money. Show me the code, mana tunjuk saya kod kamu. Kalau orang datang kepada saya kata
bro, saya boleh buat ini program kod lah. Saya akan kata, tunjuk saya kod kamu. Jadi dalam open source world, memang kita publish semua kod kita. Dan bila kita tengok kod orang tu, kita akan tahu, dia ni terror. Dia ni tak pandai. Dan kita dengar antara satu sama lain. Tidak ada personal. Kita berbincang, orang-orang yang meritokrasi, yang teknikal, dia berbincang dengan tenang. Dan dia hanya tengok kod. Dia tak kaitkan dengan orang yang cakap. Dia tengok apa yang dicakap, apa yang dia kodkan. Kod ni, kita akan tanya, kenapa awak buat macam ni? Oh, itulah saya buat ni kerana macam ni. Oh, kenapa awak buat macam ni? Oh, saya buat ni kerana macam ni. Jadi, kita dapat ilmu dari sana untuk kebaikan kita. Kita tidak kata awak bodoh lah. Melainkan itu kawan kita saja nak bergurau. Tapi kita kata, kod awak bodoh, tak apa. Apa yang awak kata itu salah, tak apa. Jangan kata orang tu salah. Tapi orang kita tak pandai berdebat. Dia sentiasa kaitkan orang yang cakap itu dengan orang dia. Kadang orang tu bukan silap. Dia ada sebabnya. Kita kena tanya sebab mengapa kamu cakap macam ni. Kenapa kamu emosi. Kalau dia bagi menghentam kita cara personal, kita hentikan perbincangan. Kerana orang itu tak faham perdebatan atau perbincangan yang sebenarnya. Sekian saja saya sampaikan sini. Masih disandarkan tengah hujan sikit. Masjid semua tutup. Memang Sabah tempat panas. Dan semalam pun ada perbincangan panas. Orang mencabar saya. Saya menawarkan diri untuk dikenakan COVID kerana saya yakin dia tidak berbahaya. Dan orang beremosi. Saya tanyalah orang ni yang beremosi. Statistik orang yang mati daripada COVID berapa? 0.1%. Makna chances saya meninggal dunia ialah 0.1%. Ini fakta. Saya dapat sersema pun 0.1%. Faham? Jadi saya kata ialah sama. Dan bila saya ada penyakit lain, saya tidak ada penyakit lain. Alhamdulillah. Jadi lagi kurang nisbah asbab saya akan meninggal dunia daripada COVID. Lagipun kita tengok orang macam Trump, lebih tua dari saya, selamat. Tak ada batuk pun. Boris Johnson, tak ada batuk pun. Banyak orang lagi. Dan kita study statistik semua itu kerana kita tengok WHO pun dah kata kamu sudah melampaui lockdown, dah sampai tak munasabah. Jadi macam satu agama, menjadi satu adat yang baru, satu agama yang baru. Itu kita panggil yang pendustaan Dajjal. Jadi macam mana nak lawan itu? Al-Quran pun sebut. Macam Nabi Musa, dia balingkan tongkat dia. Bukan dia nak kena baham dengan ular ahli sihir tu. Dia nak buktikan ahli sihir tu palsu. Jadi dia pun balinglah tongkat dia tu. Allah suruh dia. Mengapa dia yakin? Kerana dia yakin dengan Allah lah yang benda tu palsu. Sekarang mengapa saya lontarkan diri saya tu? Kerana saya yakin itu palsu. Dan saya ada hujah-hujah yang kuat. Tapi orang yang lawan kita itu tidak rasional. Dan dia katakan kita ni nak bahayakan. Mereka kata COVID ni tak boleh kena suntik dan sebagainya. Akan menjadi satu jenayah. Yalah, saya kata ia bukan jenayah. Itu bukan ular. Dia cakap, dah ular ini akan gigit. Kamu mati. Saya kata saya boleh buktikan dia bukan ular. Jadi kita kena ada titik pertembungan. Jadi kita minta orang sana tu, KKM tu, bagi saya disuntik dengan COVID, disahkan oleh doktor, buatlah live webcam, tengok apa jadi pada saya. Dan kalau saya meninggal dunia ke apa, harta saya adalah berapa puluh ribu ringgit, saya akan derma kepada KKM. Dan saya akan sign lah semua SD yang sebenarnya. Saya lakukan ini bukan untuk emosi, bukan untuk membuktikan saya pandai ke apa, tetapi adalah satu jihad, satu fardu kifayah kerana saya nak hentikan fitnah atas manusia ini daripada Dajjal. Dan akidah orang kita ini sudah terpesong. Tapi bukanlah saya ambil tugas Allah. Saya minta doa dengan Allah dan saya minta pengampunan daripada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.